Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ashraf bin Azmi, nombor matrik I193042004. Saya akan menerangkan tentang tajuk isim maksur. Ismul maksur huwa ismul mu'rab makhtumu bi aliful lazimah sawa'un uktibat bi sawratul alif am bi sawratul ya. Isim maksur ialah isim yang berakhirnya huruf itu dengan alif lazimah ataupun sama ada dengan huruf alif ataupun dengan huruf ya tanpa titik. Antara contoh ialah asa, Musa, riba, fata. Antara perkara yang dikategorikan sebagai isim maksur ialah sebahagian daripada masdar yang berwazan fi'al dan fa'al, iaitu contohnya rida, hawa, dan ada juga sebahagian daripada jamak taksir yang berwazan fu'al dan fi'al, iaitu contohnya quwa dan risha. Ada juga yang berwazan af'al litafdil am li ghairi tafdil, iaitu contohnya aqsa dan arsha. Ada juga dari mushtaqat dan masdar, isim maf'ul min fawqus sulasi, dan isim makan, ismuz zaman. Antara contohnya mustarada, murtaja, mas'a, marma. Dan ada juga daripada ala ghair qiyasi, yang mana tiada wazan. Antara contohnya fata, haja. Seterusnya ialah tasniyatul ismul maksur. Antara cara untuk mentasniahkan isim maksur ialah dengan menukar turidul alif ila asluha, menukar alif kepada huruf asalnya dan menambahkan alif nun untuk marfu' dan menambahkan ya nun untuk mansub al-majrur. Cara kedua ialah menukarkan alif kepada ya dan menambahkan alif nun untuk marfu' dan menambahkan ya nun untuk mansub wal majrur. Jam'ul ismul maksur, jam'ul muzakkar salim. Antara cara untuk menjamakkan jamak maksur, jamak muzakkar salim, ada saya beri dua contoh, iaitu Mustafa perlulah ditukarkan kepada asalnya, iaitu Mustafu, dan untuk marfu' perlulah ditambah nun sahaja. Apabila ditukarkan kepada asal, hanya perlu menambahkan nun sahaja, ia akan menjadi Mustafun untuk marfu'. Manakala untuk mansub wal majrur perlulah menghazafkan waw dan menambahkan ya nun. Manakala antara contoh kedua ialah murtaja, perlulah menukarkan kepada asalnya, dan untuk marfu' perlulah menghazafkan ya dan menambahkan waw nun. Ia akan menjadi murtajun untuk marfu'. Manakala untuk mansub wal majrur hanya perlu menambahkan nun sahaja, ia akan menjadi murtajin. Seterusnya ialah jam'ul ismul maksur, jamak muannas salim. Yang antara cara untuk kita membuat jamak muannas salim untuk maksur ialah dengan menukarkan huruf kepada huruf asal dan menambahkan alif ta. Sama juga untuk rabi'ah fa aksar, 4 huruf dan ke atas, kita perlu menukarkan kepada asal dan menambahkan alif ta. Contohnya mustashfa, mustashfayati, huda, hudayati. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nurul Ain binti Abdul Naim, nombor matrik I193042074, akan membentangkan kitab Saraf isim mangkus. Isim mangkul wa isim al-mu'ra al-maqtum bi ya al-mad al-qasrah lazimah.
iaitu isim mu'rab yang huruf terakhirnya dalam perkataan tersebut ialah ya lazimah yang bertitik, dan sebelum huruf ya tersebut mestilah berbaris kasrah, seperti contohnya ar-ra'i, al-hadi, ad-da'i, al-mutarami. Dan pecahan dari isim mangkus, mi'at isim mangkus yang pertama iaitu dengan alif lam, seperti contoh al-qadi, al-mahami, al-mutada'i. Yang kedua mudhafan, kata sandaran, seperti kita tengok qadil, qada, mahami, ad-difa' dan seterusnya. Seterusnya yang ketiga Tarad ya'ul mad ila aslaha qasra ya fil halati nasab, iaitu memasukkan ya di huruf mad kepada asalnya ya yang sebelumnya baris kasrah dalam baris mansub, seperti kita tengok ra'aitu qadiyan, sepatutnya akhirnya adalah nun tapi kita nasabkan dia kepada fathah dan kita tanwinkan dia jadi qadiyan. Yang ba tuhazif liya wa harakatul tanwin fi halati ar-raf' wal jaz, maksudnya membuang ya dan meletakkan harakat tanwin dalam harakat marfu' dan jaz, seperti contoh ja'u qadin. Okey. Sepatutnya dia akan jadi qadiyun. Dia berakhir dengan marfu' dan nun, dia jadi qadiyun. Dan kita mengubahnya, kita membuang ya dan meletakkan harakat tanwin menjadi qadin. Okey, faedah lain, la tu'addu al-asma' min asma'ul manqus la'anna ya fiha laysat ya'ul mad. Maksudnya jadi isim manqus yang bukan ya fiha laysat ya'ul mad, maksudnya tiada ya yang mad, ya yang asli dalam asma'ul manqus. Yang kedua, tu'addu asma' min asma'ul manqus la'anna ya fiha mudha'afah. Maksudnya tiada isim manqus yang ya-nya bersabdu ataupun syaddah. Saya Nur Syairah Amali binti Iso, I193041661. Okey, saya kemudian tajuk tasniah isim manqus. Okey, tasniah isim manqus ni dia tasni isim sahih. Dia isim sahih dengan biziyadah, dengan huruf tambah alif dan nun maksurah pada baris depan, itu baris rafa'. Lepas tu dan dengan huruf tambah ya. Sebelum huruf ya tu kita kena baris ataskan dia, kita kena fathahkan dia, dan selepasnya ada nun maksurah pada dia kena pada baris nasab dan ja, iaitu baris atas dan baris bawah. Contohnya al-waladani. Okey, al-waladani. Lepas tu dia boleh jadi juga al-walidaini. Contoh tengok al-walidaini tu kan dia ada ya kan. Okey, sebelum perkataan ya tu kita kena nasabkan dia. Dia jadi al-waladaini. Okey. Okey. Wa inda manarifu alamat tasniah ila isim manqus. Contoh dia sini al-muhamiyani. Okey, al-muhamiyani dia boleh jadi juga al-muhamiyaini. Sama juga yang contoh atas tu. Fahaina yaltaki, fahaina yaltaki ni dia mad alif nun pada halatul rafa', pada baris depan. Okey, harakat mazadauja. Okey, kita tengok apa dia punya contoh kan. Wasala al-muhamiyani, dia asalnya dia muhami. Lepas tu apabila ditambah alif nun dia akan jadi al-muhamiyani. Lepas tu dia boleh jadi juga al-muhamiyani. Al-muhamiyani. Lepas tu yang kedua qabaltul muhamiyina. Dia boleh jadi al-muhamiyina. Lepas tu dia boleh jadi juga al-muhamiyaini. Dia boleh jadi al-muhamiyani, al-muhamiyina, al-muhamiyaini. Dia boleh jadi tiga tu. Okey, jamak isim manqus fi jamak muzakkar salim. Okey. Jamak muzakkar salim ni kita kena hazafkan ya mad. Ya mad tu ya ada titik kan. Kita kena buang dia fi kulli halat. Okey, contoh kat sini dia ada dua cara.
alif halatul rafa' iaitu baris hadapan. Okey, contoh sini dia bagi al-murabbuna kan. Al-murabbina, dia perkataan asal dia al-murabbina. Dia ada ya, tapi kalau kita nak buat dia jadi muzakkar salim, kita kena hazafkan ya tu, kita kena buang ya tu dan kita kena rafa'kan dia dengan baris hadapan. Dia akan jadi al-murabbuna. Okey, ba pula fi halati nasab wajah. Baris, kita kena baris ataskan dia dan baris bawahkan dia. Contohnya al-murabbina pada asalnya. Apabila kita hazafkan ya tu, dia boleh dia akan jadi al-murabbina. Dia boleh jadi baris baris atas ataupun baris bawah. Macam tu. Kalau jamak muannas salim pula, dia ada alif ta. Contoh dia al-muhamiyati. Kita nak tahu apa jamak muannas salim ni, dia ada alif ta dekat belakang. Dia contohnya al-muhamiyati. Macam tu je lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Balqis Maisarah binti Muhammad Azmi. I193042223. Ini saya akan membahaskan tentang isim mamdud. Ma huwa isim mamdud? Huwa isim mu'rab alladhi akhirah hamzah bimasbuki bi alif zaidah. Bermakna huwa ism mu'rab akhirah wa hamzah qablaha alif. Maksudnya dalam isim mamdud ni diakhiri dengan alif dan hamzah. Dia bukannya alif hamzah tu yang kena, dia memang bukan yang sedia ada. Dia memang kena tambah. Macam maun tu memang sedia ada. Jadi itu salah, itu bukan isim mamdud. Macam sya'un pun bukan isim mamdud. Masalah syu'ara, doa, syakra, sahra. Itu contoh-contoh untuk isim mamdud. Okay, kalau nak tahu isim mamdud tu macam mana, dia mesti di akhir perkataan. Contoh macam yang doa tadi tu kan, alif hamzah. Itu memang kena tambah. Sebab kata asal dia da'a kan. Jadi kalau nak tahu di isim mamdud memang diakhiri alif hamzah. Bukannya memang dah sedia ada. Dia memang kena tambah. Lepas tu kalau dia bukan letak di tengah-tengah ataupun dia bukan letak di akhir, sama ada letak di tengah-tengah ataupun di awal ayat, itu bukan isim mamdud. Kalau dia letak hamzah alif hamzah, itu isim mahmuz. Dekat isim mamdud dia ada minat enam isim mamdud. Dia ada 6. Okey, yang pertama yumkinu an yakuna isim mamdud. Yang ini dia ada 4 jenis. As-salasi, ar-rubai, al-khamsi dengan as-sadasi. Okey, kalau as-sadasi contoh dia ragha. So jadi untuk tambah alif hamzah ragha. Awal jadi awak. Lepas tu untuk ar-rubai pula aqta. Lepas tu bila tukar kepada isim mamdud dia jadi iqta. Lepas tu fada. Lepas tu al-khamsi pula ibtira, abtira. Lepas tu isim mamdud dia ibtira. Lepas tu intaha jadi intaha. As-sadasi pula istid'a. Dia ya kan. So istid'a, istalqa, istilqa. Okey. Yang kedua dia bagi masdar ala wazni tif'ala. Okey, kat sini dia bagi 2 contoh. Ada dengan ti'da. Masya jadi timsya. Itu untuk yang kedua. Kalau yang ketiga, dia letak masdar li fi'li riba'i makhtum bi hamzah. Kat sini dia bagi contoh, 2 juga contoh. Ansya. Lepas tu kalau nampak kat situ ansya tu asal dia mahmuz sebab alif atas dia ada hamzah kan. Itulah isim mahmuz. Lepas tu nak tukarkan dia jadi isim mamdud, dia jadi insya. So jadi alif dengan hamzah di akhir. So yang lepas tu yang kedua contoh tu abra. So yang second dia tukar kepada isim mamdud ibra. Yang keempat pula sigha mubalaghah ala wazan mif'al atau fa'ala. Okey, contoh dia bagi 2 juga. Aqta jadi mi'ta.
ta. Yang second adha. Ada alif dengan hamzah atas tu isim mamdud. Itu isim mahmus. So jadi ada alif hamzah. Itu baru menunjukkan dia isim mamdud. Kelima, mufrad ala wazni fi'ala li jam'i taksir ala wazan af'ilah. Dia ada dua contoh. Yang pertama kisa'u. Lepas tu dia jadi kisayah. Lepas tu yang bawah tu ghidha. So jadi ghiyah. Maksudnya kalau ghidha tu maksud dia makan, ghiyah tu makanan. Yang keenam wa akhirah ala ghairil qiyas. Maksudnya bermakna ni kat sini tak ada wazan. Yang mana orang Arab tak ada, maksudnya tak ada sesuai untuk jadikan qiyas lah. Kat sini ada 4 contoh. Roda, sarak, sanak dengan khidha'u. Khidha'. Yang mana sarak dan sanak ni nama-nama bintang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa wa salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Badrul Ami bin Kamarudin, nombor matrik I193042119. Jadi hari ini kumpulan kami akan membentangkan tajuk mamdud, manqus dan maksur. Jadi saya dan kawan saya ambil bahagian mamdud. Jadi al-ismu mamdud huwa al-ismu al-mu'rad alladhi akhiru hamzah masbuqah bi alif zaidah, iaitu isim mu'rad yang mana akhirnya ada hamzah dan sebelah hamzah tu ada alif. Contohnya macam syu'ra, doa, intihad, bina. So banyak lagi contoh ila akhirih. Antara jenis-jenis dalam isim mamdud iaitu masdar. Contoh macam doa, jamak taksir. Yang kedua jamak taksir iaitu ahya, anbiya, adba dan lain. Yang ketiga sirah al-mubalaghah. Contohnya macam bina, mit'ah, mi'ta'. Yang keempat al-mufrad li jamak ala wazan if'ilah. Jamak if'ilah contohnya binaun, doa. Lepas tu yang ada lain. Okey, isim mamdud ada 4 kategori ataupun 4 cara apa semua tu. Okey, kalau dah kita kuasai 4 kategori ni, bila dah faham or tahu, and simple nak buat tugas set ataupun arahan pasal nak cari cara nak buat musannah apa semua. So bila dah kuasai, simple bagi kita untuk buat benda tu. Ustaz kata itu tajuk mamdud apa semua ni senang je, tapi kaedah dia susah. So bila kita kuasai betul-betul, insyaAllah untuk jawabnya mudah. Okey, 4 kategori. Yang pertama iaitu asliyah. Apa itu asliyah? Asliyah merupakan sebelum huruf alif mad, sebelum ada alif mad memang dah ada hamzah. Min maknanya macam asal perkataan tu dah ada hamzah. Contohnya macam insya, sama'un, dah ada hamzah. So macam contoh insya, ada perkataan hamzah tu dah asli, memang betul, bukan hamzah tambahan apa semua. So insya, perkataan asalnya ansya. Okey, yang kedua munqablatu an ya aw waw. Contohnya dia ni macam yang kedua ni asal daripada mardi, yang mana mardi tu bermula dengan huruf ya ataupun waw. Contoh macam samaun. Samaun perkataan asalnya yasummu ataupun samu. Yang kedua binaun, asal dia yabni ataupun bani. Okey, yang untuk kaedah pertama dan kedua disebut hazani au naw'an yunawwanan, maknanya berbaris dua, and tak perlu tulis hamzah sepasnya. Dari segi imlaknya just cukup sekadar ada tanwin je. Macam contoh samaun, tak perlu aja samaun aja pada asal samin alif hamzah and tanwin samaun. So kalau dari kesalahan dari segi imlak, tak perlu aja hamzah, tak perlu aja alif lepas hamzah. Contohnya macam samaun, sami alif
hamzah tanwin, tak perlu ejaz tanwin alif hamzah tanwin, lepas tu ada alif depannya, so tak perlu untuk kategori pertama dan kedua. Okey, yang ketiga ni kategori ketiga iaitu zaidatun li ta'nis. Okey, li ta'nis ni ialah asal muannasat sebelum terjadi yang mamdud. Maknanya memang betul-betul wanita, lebih kepada warna. Ustaz kata lebih kepada warna. Jadi yang keempat zaidatun li jamak, iaitu lebih kepada jamak taksir. Ustaz boleh dua-dua, sama ada nak jamak muzakkar salim atau muannas salim. Jadi kategori yang ketiga dan keempat ni tak perlu tahu tulis tanwin sebab dia orang dah berjamak taksir. Contoh macam qabilatu syu'ara, hamzah belakang tu aja sekadar ada alif syu'ara, macam tu. Atau masya' fi sahra jadi macam tu. So okey, seterusnya kita akan pergi dekat bahagian nombor 2 iaitu at-tasniyah wa jamak. Tasniyah ni ialah contoh macam ayat yang ada alif nun ataupun ya nun untuk menunjukkan dua orang. So jamak ni banyak macam tambah waw nun ataupun tambah ya nun. Okey. Yang pertama sekali iaitu tasniyah al-ismu al-maksur. Ada banyak cara dia. Yang pertama, biziyadah alif wan nun maksurah fi akhirhi fi halati rafa'. Maknanya dia tambah alif dan nun maksurah pada akhir perkataan rafa' yang berbaris atas. Contoh macam kitabun, tambah alif nun jadi kitabani. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, wa biziyadatihi ya qablaha fathah wa nun maksurah fi halati nasa' wa jar. Iaitu tambah ya sebelum dia tu, sebelum huruf ya tu ada baris fathah dan nun, baris alif dan nun pada keadaan nasab dan jar. Contoh dia macam kitaban, contoh campur ya nun di kitabaini. Okey, cara yang kedua iaitu takuna al-hamzah zaidatu lit-ta'nis fa innaha tahawwalu ila wa'in da tasniyah. Okey, maksud dia kat sini ialah tukar hamzah kepada ya baru boleh tambah alif nun atau ya nun. Ini untuk nombor 2 ni ialah bagi kategori yang pertama dan kedua, iaitu asliyah dan manqulatu ya awaw. Yang tu. Jadi contoh macam samara, sohra, baita. Asal perkataan samara ialah sohrah. Asal perkataan samarah tu samara'u adalah samrah. Asal perkataan sohra'u ialah sohrah. Asal perkataan baita'u ialah baitah. Jadi macam contoh samara'a, tukarkan hamzah tu kepada waw boleh tambah alif nun. Contoh macam samara'a jadi samarawani ataupun samarawina, samarawini. Macam sohrah tukarkan pada hamzah tu ada waw, contoh sohrawani, sohrawaini, ataupun baidah baidawani, baidawaini. Okey, macam tu. Sebab yang ni kategori 1 dan 2. So tanwin ada tapi huruf sepanjang tak ada. Huruf alif tak boleh tambah apa semua. So sekadar cukup dengan tanwin saja. Okey, yang ketiga, idza kana hamzah muhawwalah an wa au ya fayajuz. Contoh dia macam yang ketiga ni ialah untuk kategori 3 pasal ta'nis ataupun jamak tak silap. Okey, macam tu. So contoh macam doa, jadi hamzah tak perlu tukar waw sebab boleh tambah alif nun. Contoh alif nun atau ya nun. Contoh doa jadi macam contoh doa ni ataupun doa aini ataupun bina ni atau bina aini. Untuk yang ketiga ni boleh tau nak kekal
hamzah tu boleh, nak ubah hamzah tu boleh, tapi kebanyakan kekal je lah. Sebab contoh macam wa yajuz an tatahawwalu ila waw, boleh nak tukar hamzah tu kepada waw, wa hadza qalil, tapi jarang-jarang, kebanyakan orang kekal. Contoh macam doa jadi doa wa ni ataupun doa wa ini, jadi hamzah tu ganti dengan waw, jadi doa wa ini, sepatutnya asal doa ni. Okay, macam tu. Selanjutnya kita pergi dekat jamak ismu mamdud, jamak muzakkar salim. Okey, jamak muzakkar salim ni sama je seperti apa yang kita belajar sebelum ni. Contoh macam asliah tasbab. Contoh ni sebab asliah, contoh qurra'a jadi qurra'una ataupun qurra'ina. So kekal je, cuma tukar tambah waw, hamzah di atas. Macam tu. Ya, contoh wa hamzah muhawwalah, boleh nak ada dua je pilihan, antara nak bubuh waw ataupun ya. Contoh ridha, contoh ridhauna ataupun ridhaina. Hanya dua je, hamzah ataupun waw. Tapi boleh je kalau nak waw, contoh nak ridhauna ataupun ridhawina, boleh je nak tukar pun, tak ada masalah. Jadi yang akhir sekali iaitu jamak isim mamdud, jamak muannas salim. Okey, yang ni sebiji sama seperti kita baca tasniah sebelum ni. Hanya perlu tambah alif ta je. Macam contoh qara'a. Jadi qara'a, contoh qara'a, jadi tambah alif ta jadi macam qurra'at, ataupun wada'a tambah alif ta wada'at. Macam tu je. Just sekadar tambah alif ta. So sekian saja daripada saya. Yang baik datang daripada Allah, yang buruk daripada saya. Kalau ada salah silap, mohon tegur. Terima kasih dan Assalamualaikum.